Peradaban merupakan aspek penting yang membawa kebaikan serta kemajuan individu, keluarga, masyarakat dan negara. Masa depan peradaban manusia bergantung kepada ketinggian ilmu yang bermanfaat serta diperhatikan, manakala ilmu yang tidak diperhatikan akan lesu dan mati. Etika adalah tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan, yang mana kita menyebutnya sebagai garis panduan yang mengenal pasti tingkah laku baik dan buruk. Kehidupan yang beretika akan melahirkan seseorang individu yang melaksanakan kewajipan hidupnya serta memberi faedah kepada diri sendiri dan orang lain. Oleh itu, implikasi pengabaian etika dan peradaban akan menyejaskan kehidupan manusia ke arah yang tidak baik. Saya akan menceritakan tentang definisi etika dan peradaban. Apa itu etika? Terdapat 3 pendapat mengenai konsep etika ini. Mengikut Kamus Dewan Edisi ketiga, etika bermaksud ilmu berkaitan prinsip moral atau akhlak seseorang terhadap masyarakat. Manakala menurut Islam, etika merupakan akhlak atau prinsip moral berdasarkan Al-Quran dan hadis. Menurut Barat pula, etika berasal dari bahasa Yunani kuno iaitu ethos yang bermaksud kebiasaan, adat, akhlak, kepribadian dan watak. Maka dapat disimpulkan etika adalah satu set peraturan kehidupan manusia yang menjadi asas dan panduan dalam hidup. Seterusnya masuk peradaban. Peradaban juga mempunyai 3 pendapat baginya, iaitu Ahmad bin Kamil berpendapat bahawa peradaban adalah aspek daya usaha ke arah pembentukan moral yang baik. Manakala menurut Islam, Syekh Muhammad Naqib Al-Atas berkata, peradaban adalah kehidupan insan yang bermasyarakat untuk mencapai taraf kehalusan tata sila. Di samping itu, menurut Barat, Arnold Toynbee berpendapat bahawa peradaban adalah pencapaian daripada hasil budidaya manusia. Bentangkan tajuk faktor berlakunya pengabaian terhadap etika dan peradaban. Faktor utama iaitu berlakunya perselisihan, faham dan perpecahan dalam menyebabkan kerosakan peradaban terhadap agama dan bangsa. Hal ini di mana apabila masyarakat majmuk, mereka berbeza pendapat. Dengan itu, masalah ini dapat diatasi melalui perundingan yang baik. Faktor kedua, pihak individu mementingkan pendapat sendiri tanpa mengikut adat yang telah ditetapkan. Oleh itu, individu ini hendaklah tidak diberikan supaya mengikut hawa nafsu, supaya nilai etika dan peradaban itu tidak terhapus. Akhir sekali iaitu pengaruh keluarga. Ibu bapa hendaklah mendidik anak-anak supaya mengetahui nilai-nilai etika dan peradaban yang diajarkan di dalam Malaysia agar mereka tidak terlalu ta'assub terhadap gaya barat. Implikasi pengabaian nilai etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat Malaysia hari ini dapat dilihat dari aspek sosialnya. Sebagai contoh, berlakunya keruntuhan nilai-nilai murni dalam kekeluargaan masyarakat Melayu seperti melewatkan perkahwinan. Kini, seperti yang masyarakat ketahui, alam perkahwinan bukan lagi satu komponen kehidupan yang penting dan perlu dititik beratkan dalam kehidupan mereka, khususnya bagi golongan wanita. Golongan wanita pada hari ini rata-ratanya yang bekerja telah meletakkan pekerjaan sebagai nombor 1 dalam kehidupan mereka. Seterusnya, implikasi pengabaian nilai etika dan peradaban ialah penggunaan bahasa yang kurang sopan ketika berkomunikasi, khasnya di tempat-tempat awam dan di media sosial. Hal ini dapat dilihat dengan jelas apabila kita membuka aplikasi di media sosial. Rata-rata golongan remaja yang memuat naik status dengan perkataan yang kurang sopan seperti mencaci berbanding golongan yang lebih tua. Ini akan memberikan kesan yang mendalam kepada masyarakat yang diajar menggunakan bahasa yang sopan, dan sudah pastinya mereka akan berasa kurang senang kerana mereka telah menyalahgunakan perkataan tersebut. Langkah-langkah yang perlu diambil oleh rakyat Malaysia dalam mengatasi masalah pengabaian etika dan peradaban. Umum mengetahui, pembentukan personaliti seseorang individu awalnya bermula daripada didikan keluarga di rumah. Melalui didikan ibu bapa yang menitik beratkan tentang nilai etika dan adab sopan, anak-anak dapat membezakan antara perkara yang baik dan buruk. Kerana itulah, ibu bapa amat memainkan peranan yang penting dalam mengatasi masalah pengabaian etika yang berlaku. Seterusnya, pihak kerajaan perlu memperkasakan sistem pendidikan supaya lebih berkesan. Jika dilihat sekarang ini, keupayaan seorang pelajar dinilai daripada ujian dan markah yang tinggi semata-mata.
Kita bimbang ilmu yang mereka pelajari tidak dihayati dengan betul kerana terlalu bersaing dalam mendapatkan markah yang tinggi sehingga ada yang berani mencuba untuk meniru, menipu dan memberi tiru dalam dewan peperiksaan. Para pelajar lebih mementingkan skor berbanding ilmu yang mereka dapat. Disebabkan itulah kerajaan perlu menangani isu ini dengan segera supaya ia tidak berlaku dengan lebih berleluasa. Bincangkan mengenai implikasi pengabaian etika dan peradaban serta langkah-langkah mengatasi masalah pengabaian etika dan peradaban. Sama seperti pengkaji lain, terdapat beberapa batasan yang ditemukan sepanjang kajian ini dilakukan, terutamanya dari segi kekangan masa. Berikutan juga dengan pandemik COVID-19, para pengkaji juga terbatas untuk melakukan sebarang penglibatan secara fizikal ataupun berjumpa antara satu sama lain untuk membincangkan tentang kajian ini dengan lebih terperinci demi mencapai standard pemikiran yang selari lantas menghasilkan hasil kajian yang lebih baik dan sempurna. Walau bagaimanapun, pengkaji tetap berjaya mengatasi batasan tersebut dengan berbincang secara atas talian dengan menggunakan medium aplikasi WhatsApp dan seumpama dengannya. Dalam masa yang sama, kajian ini juga dihasilkan dari bahan rujukan yang terhad kerana kajian ini sepenuhnya digarap menggunakan koleksi jurnal dan kajian-kajian perbahasan yang lepas yang diperolehi daripada sumber akses terbuka Perpustakaan Universiti Sains Islam Malaysia. Namun demikian, pengkaji menghayati, membaca dan meneliti semua jurnal artikel dan dengan penuh teliti untuk mendapat kajian yang optimum. Pengaruh etika dan peradaban Barat bermula dengan kedatangan kuasa kolonial ke alam Melayu. Peradaban ini melibatkan 3 kuasa Barat iaitu Portugis pada tahun 1511, Belanda pada tahun 1641 dan British pada tahun 1786. Pengaruh Barat membawa pelbagai aspek terhadap tanah Melayu. Sebagai contoh, kedatangan Portugis telah mewujudkan masyarakat serani, iaitu kahwin campur di antara orang Portugis dengan penduduk tanah Melayu. Terdapat juga pengenalan tulisan Rumi dan wujudnya perkataan pinjaman seperti jendela, almari dan garfu. 3.0 Pengaruh etika dan peradaban Islam terhadap tanah Melayu. Dari segi politik, sebelum kedatangan Islam, sistem pentadbiran di tanah Melayu bercorak institusi pemerintahan beraja. Hal ini kerana tanah Melayu ketika itu masih dipengaruhi oleh tradisi Hindu-Buddha. Namun selepas kedatangan Islam, institusi beraja itu berubah kepada institusi kesultanan, iaitu sultan sebagai pemerintah tertinggi. Jadi saya akan menceritakan tentang metod kajian yang digunakan dalam kajian kami. Dalam kajian ini kami menggunakan kaedah kajian kualitatif, iaitu kajian yang tidak dijelaskan dengan data numerika. Hal ini kerana mengikut keadaan semasa iaitu COVID-19 yang kita sangat terhad pergerakan untuk penglibatan secara fizikal untuk ambil sama ada dari segi temu bual atau dari segi pendapat mana-mana pihak. Jadi kajian ini kami menggunakan kaedah kualitatif iaitu kaedah kajian perpustakaan serta kaedah sumber daripada internet. Hak penghayatan bagi 3 kategori iaitu individu, keluarga dan masyarakat. Individu boleh menjadi modal insan yang terbaik dengan mengamalkan nilai-nilai murni seperti jujur, amanah dan lain-lain. Seterusnya keluarga. Keluarga, ibu bapa menjadi contoh teladan kepada anak-anak mereka. Contohnya, ibu bapa perlu menunjukkan nilai yang positif seperti tolong-menolong, hormati dan lain-lain. Seterusnya masyarakat. Masyarakat perlu mengamalkan sikap bersatu padu. Hal ini kerana sikap ini memberi kesan yang positif dalam kehidupan bermasyarakat. Peradaban sangat penting bagi setiap individu yang ada di Malaysia. Hal ini demikian kerana tanpa etika dan peradaban, kehidupan manusia akan menjadi tidak bermoral dan tiada rasa hormat antara satu sama lain. Perkara seperti ini akan menjejaskan imej sesebuah negara dan perspektif masyarakat terhadap negara kita, Malaysia. Cadangan yang boleh dibuat bagi mengelakkan masyarakat Malaysia mengabaikan etika dan peradaban adalah seperti pihak kerajaan memantapkan lagi sistem pendidikan yang bukan hanya ingin mencapai kecemerlangan dari segi pembelajaran,
Akan tetapi, menerapkan juga nilai murni bagi setiap guru dan murid. Sebagai contoh, guru berkongsikan cerita dan nilai-nilai positif kehidupan yang pernah dilalui kepada murid-murid supaya mereka dapat menanam nilai baik yang perlu ada pada diri sendiri. Usaha seperti ini dapat mengelakkan etika dan peradaban daripada terhapus oleh masyarakat Malaysia itu sendiri. Harapan kami setelah selesai menyiapkan kajian ini adalah implikasi pengabaian terhadap etika dan peradaban di Malaysia tidak berlaku, malah etika dan peradaban sentiasa diterapkan dalam diri setiap individu.